Lautan tauhid tidak ada tebing, tidak ada batasannya, tidak ada dasarnya. Manusia boleh berenang dan tenggelam dalam lautan makrifat, tak jumpa mana tebing. Akhirnya para wali Allah kembali kepada kejahilan dirinya, sebab dirinya itu pun sedih kesan perbuatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, ayahanda bonda muslimin muslimat yang diberkati, yang dilindungi dan dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan di dalam rumah Allah dan didudukkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Tauhid Sufi Syekh Arsalan karangan Syekh Abu Najam bin Yaqub bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, yang dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-23, fasal yang ke-11. Setelah selesai membicarakan perkara yang berhubungan dengan syariat, iman dan tauhid, Syekh Arsalan rahimahullah kemudiannya menghuraikan apakah sebab seseorang itu jauh dan tidak mencapai wusul, yakni sampai kepada Allah Ta'ala dan akhirat. Maksudnya kenapa seseorang itu sudah beribadah tetapi dia tidak mencapai hakikat makrifat. Bahkan dia sudah pun mengikut tarikat, sudah pun ada mursyid, sudah ada murabbi, tetapi kenapa hatinya tidak
mencapai wusul ke hati yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang itu boleh tahu dia belum sampai kepada Allah setelah dia beribadah sekian lama dan telah mengikuti perjalanan tasawuf demikian lama? Mudah saja. Bila dia melihat dirinya masih mudah berfikiran negatif terhadap orang lain, dia belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah bersangka buruk kepada orang lain, itu tanda yang mudah bahawa kita masih ditakut yang lama, masih berlumuran dengan fikiran negatif, sangka buruk, su'uzzon kepada manusia lain. Yang lebih buruk daripada itu, bersangka buruk kepada Allah terhadap apa yang menimpa dirinya. Dia lihat musibah ujian banyak menimpanya, dia bersangka buruk kepada Allah, merungut-rungut, seolah-olah mempertikaikan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tak berpuas hati dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak puas hati dengan kadar rezeki Allah Ta'ala tetapkan untuknya. Dia merasakan Allah patut bagi lebih pada dia. Maka banyak perkara tanda hati itu belum usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, selain daripada sangka buruk tadi, semua penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, dendam, tengok orang lain dapat lebih, hati rasa sakit, bermakna tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain dapat nikmat lebih, hati kita sakit, hati kita pedih. Jadi nak tahu manusia dah sampai ke belum, untuk mengetahui seseorang belum sampai itu mudah. Dia masih berkata riya, ujub, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bagus, merasa dirinya suci, bermakna belum sampai. Merasa dirinya ikhlas ataupun merasa dirinya tawaduk, segala perasaan itu tanda seseorang itu masih belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang sampai kepada Allah sudah tentu dia tidak akan merasakan dirinya seorang yang ikhlas, seorang yang tawaduk. Kalau dia merasa dirinya sudah sampai ikhlas, sampai tawaduk, maka dia adalah orang yang terpedaya dengan lakonan dirinya sendiri. Kena ikhlas dan tawaduk dan sifat-sifat mulia yang lain, Allah sahaja yang tetapkan siapa yang sebenarnya memilikinya. Jadi seseorang itu tidak boleh berlegar dalam fikirannya dan perasaannya bahawa akulah orang yang ikhlas, orang yang tawaduk, orang yang begini dan begitu. Pengakuan-pengakuan itu dakwaan-dakwaan, tanda seseorang itu belum sampai kepada Allah. Sebab itu ulama mengatakan ruh kepada ikhlas itu adalah tidak merasakan dirinya tergolong daripada kalangan mukhlisin. Ruh kepada sifat tawaduk adalah tidak menganggap dirinya tergolong daripada kalangan orang yang tawaduk. Jika terdetik dan terdetak perasaan tersebut, itu alamat dan tanda dia belum sampai kepada hakikat tawaduk dan hakikat ikhlas. Hakikat itu dicapai tanpa dakwaan dan pengakuan yang bermain dan berlegar di dalam jiwanya, dalam fikirannya. Jadi itulah struggle kita, struggle mujahadah melawan nafsu, panggil mujahadatun nafs, berjihad melawan nafsu, berjihad melawan ego. Baik, kata Syekh, an-nas tahi'una 'anil haqqi bil 'aqli wa tahi'una 'anil akhirati bil hawa, famata talabtal haqqa bil 'aqli faqad dalalta
Wa mata talabtal akhirata bil hawa faqad dalalta. Maksudnya, manusia itu tersasar daripada Allah Ta'ala disebabkan akal, dan tersimpang daripada akhirat disebabkan hawa nafsu. Oleh kerana itu, tatkala kamu mencari Allah dengan akal, kamu semata-mata kamu akan tersesat. Dan ketika kamu menuntut akhirat dengan nafsu kamu sahaja, kamu juga akan tersesat. Baik. Seseorang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu faham bahawa akalnya mempunyai keterhadan, limitation untuk mencapai hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Fakulti akal itu ada keterhadannya. Adakah ini bermakna seseorang perlu mengenepikan akal, tolak akal secara mutlak sebab seseorang tak boleh sampai melalui akal? Tidak. Akal mempunyai peranannya yang tertentu, akan tetapi dengan akal semata-mata seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sampai kepada Allah itu dengan hati. Yang disebut usul ilallah itu dengan hati. Ya, untuk nak capai kepada hati yang sampai kepada Allah itu, dia perlu melalui proses akal, melalui proses hawa nafsu. Apa yang disebutkan hawa nafsu nanti saya akan terangkan kemudian. Tapi kita perlu kepada akal dan hawa nafsu untuk mencapai hati yang sampai pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apakah maksud hati yang sampai pada Allah? Hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makrifat adalah suatu istilah yang menggambarkan hati itu telah tenggelam dalam keyakinan kepada Allah, tenggelam dalam lautan percintaan dengan Allah, dengan tawakal, dengan syukur, dengan sabar, dengan redha, dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memahami sifat-sifat Allah dan perbuatannya, melihat alam ini yang merupakan kesan-kesan perbuatan Allah yang segalanya berkait dengan perbuatan ilahi dan sifat-sifatnya, dan segalanya berhubung dengan zatnya tanpa terpisah, tanpa bercerai. Dia melihat alam ini tidak terpisah daripada Allah walaupun sedetik, tidak bercerai daripada Allah walaupun sedetik. Dalam masa yang sama alam tidak bercantum dengan Allah, dalam masa yang sama Allah tidak bersatu dengan alam. Tapi dalam masa yang sama dia melihat alam ini tidak berpisah daripada Allah. Mustahil alam ini berpisah daripada Allah. Adakah boleh digambarkan kesan perbuatan boleh terpisah daripada perbuatan? Ya. Adakah boleh digambarkan kesan perbuatan terpisah daripada perbuatan? Jika terpisah, bagaimana kesan itu boleh terbentuk? Jika terpisah, ya. Kewujudan alam ini, keberlangsungannya, bagaimana ianya berlaku kalau ianya terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin terpisah. Dalam masa yang sama tidak boleh bercantum, tidak boleh bersebati. Ya. Contoh saya petik jari. Adakah bunyi yang keluar tadi itu kesan perbuatan? Bolehkah ia terpisah daripada perbuatan saya? Tidak boleh. Kalau ia terpisah, dia tak mengeluarkan sebarang bunyi. Maka tidak mungkin kesan perbuatan boleh terpisah daripada perbuatan. Akan tetapi perbuatan itu bukan kesan perbuatan, dan kesan perbuatan bukan perbuatan, cuma tak terpisah.
Dan perbuatan itu tidak terpisah daripada pelakunya. Saya sebagai pelaku. Saya dan perbuatan tadi tak terpisah. Tapi saya bukan perbuatan jentik itu bukan saya. Saya adalah saya. Ya. Kalau saya itu perbuatan jentik, maka setiap masa saya terjentik-jentik. Maka saya adalah saya. Saya bukan perbuatan jentik itu. Betul? Boleh faham? Macam makan. Kalau saya itu perbuatan makan, maka saya akan sentiasa kelihatan makan. Saya dah bukan saya lagi. Saya adalah makan. Perbuatan makan. Macam mana rupa? Jadi saya adalah saya. Cuma saya ada perbuatan. Saya memiliki perbuatan. Daripada perbuatan itu menghasilkan kesan perbuatan. Tapi saya tak terpisah daripada perbuatan. Perbuatan tidak berpisah daripada kesan perbuatan. Dalam masa yang sama, kesan perbuatan itu bukan perbuatan. Perbuatan bukan saya. Jadi Allah memiliki sifat dan perbuatan. Alam ini adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini tidak berpisah daripada Allah, tidak berpisah daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak terpisah daripada pelaku hakikinya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, Allah bukan alam, alam bukan Allah. Ya. Itu sebenarnya, itu perbicaraan saya sebutkan tadi semua, itu akal. Itu akal. Ya. Allah bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Itu semua akal. Jadi akal kena beres. Ya. Tapi dia ada bertakat-takat. Dia ada batasannya. Allah bukan dalam alam, bukan di luar alam. Di tengah-tengah alam pun bukan. Lalu macam mana? Di situ keterbatasan akal. Akhirnya akal terhenti di situ. Maksudnya kita tak akan dapat sampai Allah dengan akal. Sebab akal kita ni berfungsi hanya sesuatu itu apabila bukan dalam, dia di luar. Kalau bukan di luar, dia di dalam. Kata pun dia di tengah-tengah. Allah bukan di tengah, bukan di luar, di dalam. Semua bukan. Mungkin alam ni besar sangat, kita ambil diri kita. Allah bukan dalam kita, bukan luar kita. Itu semua perbahasan akal. Yang saya sedang bicara ni semua perbahasan akal, bukan perbahasan hati. Perbahasan akal. Jadi akhirnya akal ni hanyalah untuk menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat dicapai dengan akal. Ya. Akal tak dapat memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Akal tidak dapat membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat menta'akul. Akal tidak dapat ta'akul Allah Ta'ala. Tak dapat nak bayangkan. Kerana itu dilarang untuk akal kita cuba untuk mengimajinasikan Allah SWT. Sebab memang tak akan sampai. Rasulullah SAW bersabda, La tafakkaru fi dhatillah, tafakkaru fi khalqillah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, janganlah kamu bertafakur tentang zat Allah, tapi bertafakurlah kepada ciptaannya. Apa maksud jangan bertafakur tentang zat Allah? Kata Nabi SAW ini, maksud jangan cuba bayang-bayangkan Allah ni macam mana, rupa dia ni macam mana. Daripada kecil mak aku ajar aku Allah, bapa aku kenalkan aku Allah Tuhan kita. Pergi sekolah cikgu agama ajar, sembahyang ngadap Allah. Macam mana Allah ni tak pernah nampak, tak biasa kelih, tak biasa.
Tak pernah nampak. Macam mana dia ni? Memang tidak boleh dimacam-manakan. Allah tak boleh dibagaimanakan. Kerana dia yang menciptakan bagaimana, maka Allah tidak boleh dibagaimanakan. Dia yang menciptakan mana, maka Allah tidak boleh dimanakan. Jadi kita tak perlu nak tanya Allah ni di mana ya? Di mana Allah? Tak perlu nak tertanya-tanya. Itu tak perlu tafakur. Allah ni bagaimana ya? Itu tak perlu. Sebab akal memang tak akan sampai. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, al-ajizu 'anil idrak huwal idrak. Kesedaran bahawa diri kamu tidak dapat mencapai pengenalan yang sebenar terhadap zat Allah, itulah sebenarnya pengenalan. Jadi tahap pengenalan kita ni, pada akal kita ni, kemuncaknya adalah bila kita tahu yang akhirnya kita memang tak dapat tahu bagaimana Allah Ta'ala. Kita tak tahu macam mana zat Allah. Terhenti, habis. Bingung, dipanggil bingung. Ya, bingung. Di situlah akal terhenti. Sebab tu akal kemudian dia kena pass baton pada hati. Hati yang mempunyai potensi untuk berenang dalam lautan makrifat dengan lebih dalam lagi. Sungguh pun begitu, hati pun tak dapat sampai dengan sebenar-benar makrifat kepada Allah. Ya. Yang kita kata wusul kepada Allah, sampai kepada Allah, bukan bermakna hati itu benar-benar mengenal Allah seperti mana Allah, seperti zatnya. Tidak. Dalam bahasa makrifat, dalam bahasa tasawuf, wusul kepada Allah, orang yang sampai kepada Allah ini, ataupun wali Allah yang makamnya tinggi, bukan bermakna dia pernah melihat Allah zatnya, ataupun pernah berjumpa dengan zat Allah, ataupun telah kenal Allah sebenar-benar kenal. Ya, tidak ada seorang makhluk yang mengenal Allah seperti mana Allah mengenali dirinya sendiri. Ya. Jadi apa maksud sampai kepada Allah? Maksud sampai kepada Allah, hati itu ia juga akan sampai kepada kemuncak bahawa oleh kerana zat Allah sudah tidak dicapai, maka dia akan tenggelam dalam kejahilan dirinya sendiri. Ya. Sekarang dia berlazatan dengan betapa pengemisnya dia di hadapan Allah. Sebab zat keagungan Allah tu dah terlalu sempurna, tinggi dan tak dapat tercapai. Lalu wali-wali Allah lihat tidak dapat move forward sebab tak dapat capai, lalu akan tenggelam di dalam kesan perbuatan Allah. Kesan perbuatan Allah, di situlah medan untuk manusia mengenal Allah. Menerusi memahami kejahilan diri kita yang sangat jahil, kemiskinan kita yang sangat miskin, kefakiran kita yang sangat fakir, kepapaan kita yang sangat papa di hadapan Allah, kekosongan kita yang sangat kosong di hadapan Allah, kesifaran kita yang sangat sifar di hadapan Allah, kepengemisan kita yang sangat pengemis di hadapan Allah. Kita tak ada apa-apa. Ya. Itu tauhid. Lautan tauhid tidak ada tebing, tidak ada batasannya, tidak ada dasarnya. Manusia boleh berenang dan tenggelam dalam lautan makrifat, tak jumpa mana tebing pengenalan kepada Allah ini. Akhirnya para wali Allah kembali kepada kejahilan dirinya. Sebab dirinya itu pun sedih kesan perbuatan Allah. Oleh kerana dah tak dapat nak faham betul-betul sifat dan zat ilahi, maka tenggelam dalam kesan perbuatan ilahi. Hatta perbuatan ilahi pun tak dapat nak tenggelam sepenuhnya. Sedangkan tangga yang paling bawah itu untuk nak capai pada zat Allah adalah perbuatan. Perbuatan pun tak dapat nak faham. Macam mana nak faham pemilik perbuatan?
Akhirnya para wali Allah tenggelam dalam kesan perbuatan Allah. Demikian Rasulullah kata, tafakkaru fi khalqillah, bertafakurlah terhadap ciptaan Allah. Dan oleh kerana daripada segala ciptaan Allah, manusia adalah ciptaan yang terbaik, maka tenggelam dalam kejadian yang bernama manusia ini, itu adalah pintu dan kunci yang besar untuk sampai kepada ma'rifatullah. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, nescaya dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan manusia tersimpan daripada akhirat disebabkan hawa nafsu. Hawa nafsu asalnya Allah Ta'ala ciptakan adalah sebagai pendorong untuk manusia mengejar perkara yang tinggi, perkara yang tinggi, perkara yang mulia. Kita perlukan hawa nafsu. Tetapi nafsu itu jika tidak diletakkan pada landasan yang sebenar, maka hawa nafsu itu akan mengejar sesuatu yang rendah. Sedangkan fitrah asal nafsu itu yang sebenar, yang diciptakan oleh Allah, adalah sebagai suatu bekalan Allah beri kepada manusia untuk kejar sesuatu yang lebih tinggi, lebih bermakna, lebih kekal, lebih abadi, lebih infinity, lebih hakiki, lebih real. Tapi jika dia tidak membawa hawa nafsunya mengejar hal-hal itu, maka hawa nafsu itu akan mengejar dan berhambat kepada perkara ilusi dan fantasi, dunia yang fana, ya. Jadi hawa nafsu ini pada asalnya, sebab itu kalau kita belajar di dalam Al-Quran, nafsu itu kan banyak tingkatan. Nafsu yang rendah, yang paling rendah dipanggil nafsul ammarah bisu. Kalau manusia tidak mentarbiah nafsunya, maka selamanya dia akan ditakut ini, nafsul ammarah. Ini yang penuh dengan sifat dendam, dengki, riak, ujub, takabur, sombong, angkuh, ya, megah, berbangga diri, panas baran, suka tengking menengking, herdik mengherdik, tinggi suara, menjerit-jerit. Ini nafsul ammarah. Bila tidak ditarbiah, ditakut itu. Tapi Quran menyebutkan banyak tingkatan nafsu yang lain, yang selepas itu saja adalah lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya. Selepas nafsu ammarah, ada nafsu yang lebih baik, dipanggil sebagai nafsul lawamah. Itu saja sudah ada peningkatan, sudah ada development pada nafsu tersebut. Lawamah, dia dah mula mencela dirinya, dia dah mula mencela dirinya, ya. Dia tahu dia salah, ya. Dia tahu, aku banyak sangka buruk pada orang lain, aku tak patut bersangka begini kepada orang lain. Aku banyak berfikiran negatif terhadap orang lain, bersangka-sangka. Aku tahu Quran dah kata jangan berprasangka, tapi aku nak berprasangka pada manusia, ya. Maka dia lawamah, dia mula menyalahkan dirinya. Kenapa aku macam ni, ya. Kenapa kalau aku tengok video sikit, aku dah mula menyangka bermacam-macam pada dia, padahal aku tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Kenapa kalau aku baca artikel, aku dah mula banyak bersangka negatif terhadap seseorang insan ataupun individu, sedangkan aku tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Akhirnya semua yang aku dengar, semuanya berita-berita yang orang sampaikan, yang aku tak tahu orang itu betul ataupun tidak. Boleh jadi betul, tetapi adakah aku tahu sejauh mana perkara itu betul? Maka dia mula menyalahkan dirinya. Akhirnya patutnya aku lebih patut fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Banyak berprasangka, itu semua mengotorkan hatinya, mengotorkan jiwanya,
Itu lawamah. Selepas lawamah nanti ada nafsul mulhamah, nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah. Semua nafsu tu. Yang kata nafsu jahat tu yang bawah tadi dia, satu stage yang paling rendah tadi. Bila kita kata nafsu. Quran cerita tentang nafsu, tingkatan yang paling rendah itu je yang buruk. Yang lain semuanya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia perlukan peningkatan dalam pentarbihan nafsu. Nafsu yang sama. Nafsu kita yang sama tu. Nafsu yang pada asalnya menggelegak, ingin melakukan maksiat, ingin melakukan dosa, ingin melampiaskan nafsu serakah, rakus, tamak, haloba. Nafsu yang sama tu. Apabila diletakkan pada landasan dan railway yang betul, dia terus nakkan bidadari. Itu tak apalah, dunia ni sekejap je. Pada asalnya nafsu tu nak dia berzina dan sebagainya. Sekarang dah bawa, tak apa, tunggu ke akhirat. Bidadari dok menunggu. Sekarang dia dah mula tamak dengan pahala bank akhirat. Yang asalnya nafsu yang sama tadi, yang scam orang, tipu orang, bohong orang, cekup dia orang, saut duit KWSP orang, bawa lari duit EPF, pakcik, makcik, habis dibawa lari, habis. Nafsu yang sama bila diletakkan di landasan yang betul, sekarang dia dah bukan tamak kepada hal-hal dunia, sekarang dia dah tamak kepada perkara yang tinggi. Perkara-perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tamak pada ilmu agama, dia tamak nak kejar makrifat, dia tamak untuk nak tingkatkan kerohanian dia, dia tamak nak dapat makrifatullah, dia tamak nak dapat pahala dan ganjaran di sisi Allah, dia tamak untuk nak besarkan digit ganjaran di dalam akaun bank akhirat dia yang dia nak guna secara infinity dan kekal abadi. Tamak. Sama je. Tamak ni nafsu, dia sifat nafsu. Tujuan kita di sini nak alihkan jarum kompas nafsu tu. Ya. Nafsu yang sama nak besar, nak teguhkan keakuan dirinya, teguhkan kedudukan dirinya, nak besarkan, nak megahkan pangkat dirinya. Tapi apabila ia ditarbiah, nafsu yang sama nak besarkan keakuan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa ana. Quran kata, tidak ada Tuhan melainkan aku. Itu aku yang sebenar. Pemilik kebesaran, kemegahan, keegoan yang hakiki adalah milik Allah, kerana dia pemilik kekayaan dan pembendaraan yang berada di langit dan di bumi. Nafsu yang sama tadi, yang rasa keakuan, kemegahan, keakuan, sekarang dia rasakan keakuan Allah. Allahu Akbar, Allahu Kabir, Allahul Mutakabbir. Nafsu yang sama. Nafsu yang sama, dia merasakan kewujudan dirinya. Tapi bila ia beralih, dia merasakan kewujudan Allah. Nafsu yang sama, dia merasakan kehebatan dirinya. Bila beralih, dia merasa kehebatan Allah. Nafsu yang sama merasa keagungan dirinya, tapi apabila ia beralih merasa keagungan Allah. Nafsu. Baik, dalam perjalanan menuju Allah, nafsu diperlukan untuk kita nak mahligai, nak istana, nak bidadari, nak kenikmatan, kesedapan, keseronokan. Ya. Tetapi kemuncaknya perkara itu akhirnya somehow boleh menjadi penyangka untuk dia mencapai makrifat yang lebih tinggi lagi kepada Allah, iaitu akhirnya dia menyedari bahawa syurga pun makhluk juga, aku nak kejar makhluk. Sedangkan dah betul lah hawa nafsu tadi nak dapat pahala, ganjaran, syurga, bidadari, kenikmatan, betul lah tu. Tapi akhirnya dia sedar, semua tu makhluk. Mana Khaliq? Sekarang dia sudah beralih daripada makhluk kepada Khaliq. Hawa nafsu tadi, jika selama-lamanya
nak bidadari, nak bidadari, nak istana syurga, nak istana syurga, dia akan jadi terhenti di situ. Jadi dia perlu lanjutkan, dia perlu advancekan lagi kerohaniannya itu. Sekarang dia beribadah bukan lagi tertumpu kepada ganjaran pahala bidadari syurga semata-mata, tapi dia nak pencipta syurga itu, iaitu Allah. Dia nak pencipta bidadari, iaitu Allah. Sebab kalau Allah tak ciptakan syurga, tak ciptakan neraka, aku tetap hamba Allah. Ya. Hal itu seperti yang disebutkan oleh Rabi'atul Adawiyah, wali Allah wanita. Mengatakan, aku beribadah bukan kerana takut syurga, dan aku bukan kerana takutkan neraka. Ya. Kerana kalau Allah tak ciptakan syurga dan neraka, aku tetap hamba Allah dan aku wajib untuk beribadah kepadanya. Maka sesungguhnya aku beribadah adalah kerana pencipta syurga dan neraka itu. Ya. Dia, kerana dia ingin tenggelam dalam dia. Dan aku reda di mana sahaja dia nak letakkan aku. Aku dah cuba melaksanakan ibadah di dunia ini, dan aku reda Allah nak letak aku di mana. Aku tak kisah, yang penting Allah reda. Biarlah macam mana apa yang menimpa diri aku, yang penting Allah reda. Yang penting Allah suka dengan aku. Yang penting Allah happy nak letak aku di mana. Kalaulah di hari akhirat Allah nak campak aku dalam neraka, dan Allah reda dengan aku dalam neraka, maka aku suka neraka. Sebab aku melihat kepada reda ilahi, tak lihat di mana Allah Ta'ala letak aku. Bukan bermakna Rabi'atul Adawiyah nak masuk neraka, tidak. Tapi munajat itu munajat kehambaan. Di dunia ini kita dah beribadah, dah baca surah Waqiah tiap-tiap hari. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kalau kau nak bagi aku kepapaan, kemiskinan, itu milik engkau. Yang penting kau reda dengan aku. Even though that we recite surah Waqiah daily, without missing, not even once. But if Allah SWT want put me in a condition of pauper, as long as Allah is happy with me, it's okay to me. Itu kehambaan. That is servitude to Allah Subhanahu Wa Taala. Servitude. We are servant of Allah. And we need to realize each and every second in our life that we are servant of Allah. We own nothing, and He owns everything. Maka seseorang yang hatinya ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu menyedari bahawa akhirnya dalam perjalanan menuju Allah, untuk sampai kepadanya, maka hendaklah dia mengenepikan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya. Sebab akhirnya segala hawa nafsu dan akal itu untuk memberi laluan kepada hati untuk sampai pada Allah. Hati yang dapat merasa ma'rifatullah. Apa maksud merasa ma'rifatullah? Di situ tempat manusia merasakan kekosongan dirinya, merasakan kekerdilan dirinya. Itu fakulti hati. Akal bukan untuk merasa. Akal untuk berta'akul, untuk berfikir, untuk tafakur. Tapi akhirnya ma'rifatullah bukan sesuatu yang boleh difikir-fikir. Ia sesuatu yang dirasai. Dirasai yang dimaksudkan adalah zauqi, ya, deria batin. Deria batin manusia. Deria batin yang bersifat tinggi, ya. Deria batin kita pun banyak lapisan. Akal pun deria batin, nafsu pun deria batin. Tapi yang paling mulia antara semuanya adalah hati. Sebab hati tempat ma'rifatullah, ya. Hati yang dapat merasakan kelenyapan dirinya, lalu dengannya dia merasakan kewujudan Allah. Pada hati itu merasakan kekosongan dirinya.
maka dengan itu dia merasakan kesempurnaan Allah. Di hati itu dia dapat merasakan ketiadaan dirinya. Di situ kunci untuk dia dapat merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang rata-rata mengenal dirinya, nescaya dia mengenal Rabbnya. Ya. Berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Rabi'atul Adawiyah tadi, diterangkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ya, dengan baik dalam kitab Hikam ni. Ya. Tapi jarang orang boleh khatam kitab Hikam. Kadang-kadang baru separuh sudah gurunya meninggal mungkin. Gurunya meninggal dulu, ataupun anak muridnya meninggal dulu, ataupun AJK meninggal, terhenti kitab Hikam, tak sempat nak khatam. Daripada dulu terasa nak mengaji kitab Hikam, tak khatam-khatam, tak dapat habis. Perbincangan dalam tu hebat-hebat. Dia macam ni tauhid rasalan, cuma dengan lebih terperinci lah. Imam bin Athaillah terangkan dengan lebih terperinci. Macam ni padat. Satu ungkapan saya perlu syarahkan panjang. Dah habis waktu isyak, tak habis lagi satu fasal. Satu hikmah tak habis. Sebab dia nipis, jadi beliau padatkan. Dalam satu ungkapan tu terlalu banyak pengertian. Jadi akibatnya di situ beliau mengatakan, oleh kerana itu jika kamu mencari Allah dengan akal, kamu semata-mata kamu akan tersesat, iaitu tak sampai kepada destinasi makrifat yang sebenar. Dan ketika kamu menuntut akhirat dengan nafsu kamu sahaja, kamu juga akan tersesat, yakni tersasar. Sebab akhirnya yang kita nak kejar bukanlah hakikat sebenarnya bukan syurga itu sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita tak sedar hakikat itu, tapi di hari akhirat Allah Ta'ala akan memahamkan kepada kita bahawa kemuncak nikmat kita yang sebenar bila kita berjumpa dengan pencipta kita. Akhirnya bukan syurga dan kenikmatan itu yang merupakan tujuan akhir. Cuma Allah jadikan syurga itu tempat untuk kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah itulah kemuncak kenikmatan kita yang sebenar. Di situ Allah akan fahamkan pada manusia, oh, rupanya perjumpaan dengan Allah lah segala-galanya. Habis lupa. Setiap kali melihat Allah, lupa habis kenikmatan dalam syurga lain. Lupa nikmat dengan bidadari. Lupa nikmat istana dah maligai. Lupa kelazatan buah-buahan, makanan, minuman, sungai. Semua lupa habis. Panorama sendiri lupa. Lupa habis. Sebab nikmat berjumpa dengan Allah. Cuma Allah jadikan syurga itu sebagai wadah dan platform untuk manusia berjumpa dengan Allah, untuk mencapai nikmat yang paling tinggi. Sebab tu nak masuk syurga. Nak masuk syurga bukan sebab syurga semata-mata, sebab di situ nak jumpa Allah, nak jumpa kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maksud melihat sebenar. Maksud melihat Allah sebenar-benar melihat. Di situ kita tak dapat faham. Di dunia, sebab Allah ni bukan berada dalam syurga sehingga kita boleh melihat dia. Bukan begitu. Ya. Bila kita dapat melihat Allah dalam syurga, bukan bermakna Allah dalam syurga. Tidak, Allah dalam syurga pun bukan, luar syurga pun bukan. Maksud melihat kita tak dapat faham. Di dunia kita tak akan faham. Dengan akal memang kita tak dapat faham. Sebab bila kita kata kita melihat Allah dalam syurga, Allah bukan dalam syurga, bukan luar syurga. Bila Rasulullah berjumpa dengan Allah
di atas Sidratul Muntaha. Allah bukan atas Sidratul Muntaha, bukan dalam Sidratul Muntaha, bukan luar Sidratul Muntaha, bukan tengah-tengah Sidratul Muntaha. Ya. Di padang mahsyar nanti Rasulullah akan mendapat syafaat uzma, pemberi syafaat yang terbesar. Selepas Nabi SAW berjumpa dengan Allah, sujud. Rasulullah ada satu-satunya makhluk yang boleh berjumpa Allah di padang mahsyar. Semua makhluk yang lain termasuk Nabi dan Rasul, semua hanya diizinkan Allah untuk melihat Allah di dalam syurga. Satu makhluk yang dapat melihat Allah sebelum syurga hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bukan bermakna Rasulullah berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar pun bukan, di luar padang mahsyar pun bukan. Maksudnya melihat itu suatu fakulti yang lain Allah Ta'ala berikan kepada kita. Suatu pemberian keistimewaan memandang dan melihat dengan cara yang kita tak dapat faham di dunia ini. Ya, kita dapat faham. Tetapi Rasulullah telah menjelaskan dalam hadis yang sahih, kamu dapat melihat Allah dengan sebenar-benar melihat Allah. Ya, sebenar-benar melihat Allah. Sampai di situ insya-Allah kita akan sambung fasa yang ke-12 pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat ma'rifatullah dalam jiwa kita di dunia ini, dan di akhirat pertambahan ma'rifatullah yang berterusan dengan sentiasa melihat Allah, dibuka untuk memandang Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerap. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik, jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.